Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Alhamdulillah, bertemu kembali dalam video PDPR Pendidikan Syariah Islamiah tingkatan 5. Pada kali ini bidang hadis hukum membincangkan kaedah ulama mengistinbat hukum. Baiklah, mari kita lihat bab yang pertama, hadis hukum menjauhi arak, buku teks muka surat 46 ya. Okey, terus kita lihat matan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atahu Jibril faqala ya Muhammad, inna Allah la'ana al-khamra wa 'asiraha wa mu'tasiraha wa hamilaha wal mahmulata ilayhi wa syaribaha wa ba'i'aha wa mubta'aha wa saqiyaha wa mustaqaha. Maksudnya, Jibril telah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, wahai Muhammad, sesungguhnya Allah melaknat arak, orang yang memerahnya, orang yang meminta diperahkannya, orang yang membawanya, orang yang meminta dibawakan untuknya, orang yang meminumnya, orang yang menjualnya, orang yang meminta dijualkan arak untuknya, memberi minum arak kepada orang lain, dan orang yang meminta dituangkan untuknya. Riwayat Ibn Habban. Berdasarkan hadis ini, kaedah mengistinbat hukum, ulama mengistinbat hukum ialah melalui perkataan la'ana. Okay, dalam matan hadis tadi, innallaha la'anal khamra. Jadi ulama mengistinbat hukum dari lafaz la'ana. La'ana bermaksud Allah Subhanahu wa taala melaknat. Okay. Jadi setiap perkara yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah haram. Oleh yang demikian, oleh itu segala perkara yang berkaitan dengan arak, hukumnya adalah haram. Okay, ingat anak-anak ya. Melalui lafaz apa tadi? Lafaz la'ana. La'ana bermaksud Allah Ta'ala melaknat. Jadi setiap perkara yang dilaknat adalah haram. Oleh itu segala perkara berkaitan dengan arak, hukumnya adalah haram. Okay, seterusnya bab yang kedua, sila rujuk buku teks muka surat 53. An Abi Hurairah qala atta rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fil masjid fanadahu faqala ya Rasulullah inni zanaitu fa'arada anhu fatunha tilqa'a wajhi faqala lahu ya Rasulullah inni zanaitu fa'arada anhu hatta raddada alaihi arba'a marrat فلما شهد على نفسه 4 شهادات دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبك جنون أبك جنون قال لا قال فهل أحسنت قال نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فارجموه. Maksudnya, daripada Abu Hurairah, sesungguhnya beliau berkata, seorang lelaki telah datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa baginda berada di dalam masjid. Lalu beliau memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah berzina. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpaling daripadanya sehingga dia mengulanginya lagi. Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah melakukan perbuatan zina. Diulang pengakuannya sebanyak 4 kali. Maka apabila lelaki berkenaan telah membuat pengakuan ke atas dirinya sebanyak 4 kali, Nabi SAW pun memanggilnya lalu bersabda, Abika junun, adakah engkau gila? Jawab lelaki tadi, tidak. Nabi bersabda lagi, adakah engkau telah berkahwin? Jawab lelaki tadi, ya. Maka Nabi bersabda, izhabu bihi farjumuh, bawalah dia dan jalankan hukuman rejam. Jadi kaedah ulama mengistinbat hukum dalam hadis ini ialah berdasarkan lafaz izhabu bihi farjumuhu, bawalah dia dan laksanakanlah hukuman rejam. Okey. Jadi lafaz ini izhabu bihi farjumuhu, lafaz merupakan fi'il amar yang menunjukkan perintah suruhan.
Okey, dua lafaz ini fi'il amar yang menunjukkan perintah suruhan yang membawa hukum wajib. Setiap perintah adalah wajib. Oleh yang itu, wajib bagi penzina yang telah berkahwin dihukum rejam sampai mati. Okey, ingat ya, berdasarkan lafaz itu tadi, izhabu bihi farjumuh, fi'il amar yang menunjukkan perintah suruhan yang membawa maksud hukum wajib, dan setiap perintah adalah wajib. Oleh itu, wajib bagi penzina yang telah berkahwin dihukum rejam sampai mati. Hadis yang ketiga, menjauhi jenayah bunuh diri. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qatala nafsahu bihadidatin fahadidatuhu fi yadihi yatawajja'u biha fi batnihi fi nari jahannam khalidan fiha abada, ila akhir hadis, ya, sehingga akhir hadis. Okey, daripada Abi Hurairah berkata, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang membunuh diri dengan menggunakan besi, maka tangannya akan melukai perutnya sendiri dengan besi itu di neraka Jahannam, dan ia kekal di dalamnya selama-lamanya. Sehingga akhir hadis ini. Boleh rujuk buku teks muka surat 62, ya. Bagaimana ulama mengistinbat hukum ialah berdasarkan lafaz fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abada, di dalam api neraka dan mereka kekal selama-lamanya di dalamnya. Okey, yang bermaksud ia kekal di dalam neraka Jahannam selama-lamanya, lafaz ini, ya. Jadi setiap perkara yang dijanjikan dengan seksaan adalah haram dan berdosa besar. Okey, setiap perkara yang dijanjikan dengan seksaan adalah haram dan berdosa besar. Oleh itu, hukum perbuatan membunuh diri adalah haram walau dengan apa cara sekalipun. Okey, ya. Sekali lagi kita ulangi bahawa lafaznya ialah berdasarkan fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abada, yang bermaksud ia kekal di dalam neraka Jahannam selama-lamanya, dan setiap perkara yang dijanjikan seksaan adalah haram dan berdosa besar. Oleh itu, hukum perbuatan membunuh diri adalah haram walaupun dengan apa cara sekalipun. Bab yang keempat, menjauhi perlakuan ganas dan menjaga maruah diri. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sinfani min ahli an-nari lam arahuma, qaumun ma'ahum siyatun ka aznabil baqar yadribuna biha an-nas, ila akhir hadis. Boleh rujuk buku teks muka surat 68. Daripada Abu Hurairah meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua golongan daripada penghuni neraka yang belum pernah aku melihatnya lagi, iaitu satu kaum yang memegang cemeti seperti ekor lembu untuk mereka memukul manusia dengannya, sehingga akhir hadis. Okey, jadi bagaimana ulama mengistinbat hukum adalah berdasarkan lafaz sinfani min ahlin nar, yang bermaksud dua golongan yang menghuni ahli neraka. Okay, setiap perbuatan yang menerima balasan neraka adalah menunjukkan ianya berdosa besar dan hukumnya adalah haram. Oleh itu, hukum manusia berkelakuan ganas dan merosakkan maruah diri adalah haram. Seterusnya, bab yang terakhir, waqaf, buku teks muka surat 74. Jadi boleh tengok hadis tersebut. Kita terus kepada bagaimana ulama mengistinbat hukum adalah berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in syi'ta habbasta, sekiranya kamu mahu, kalau kamu mahu, maka wakafkanlah. Okey. Jadi yang bermaksud, lafaz ini bermaksud Rasulullah menggalakkan Sayyidina Umar untuk mewakafkan tanahnya. Okay. Galakan berwakaf ini menunjukkan bahawa ianya bukan kepada Sayyidina Umar sahaja, bukan bersikap khusus kepada Sayyidina Umar, tetapi dia umum untuk semua umat Islam. Oleh itu, hukum berwakaf adalah sunat
untuk kemaslahatan dan kepentingan umat Islam. Okey, jadi alhamdulillah anak-anak yang dikasihi sekalian, selesai sudah kita membincangkan kaedah-kaedah ulama mengistinbat hukum daripada bab yang pertama sehingga bab yang kelima, tingkatan 5 tingkatan 5 dalam bidang hadis hukum.